Selamat sejahtera kepada semua pelajar. Ada lagi 2 orang belum join. Seorang Fikri. Pelajar yang ada printer, dah print. Yang tak ada, tolong jawab. Sepatutnya kamu sudah tahu kan? Dah kali kelima teknik menjawab soalan kertas 2 kimia ini. Semalam pun saya sudah maklum untuk siapkan sebelum PTPR. Okay, seperti biasa kita akan bincang soalan ini dan pelajar haruslah jawab bila dipanggil nama. Okey, saya ikut giliran alfabet. Okey, kita tengok soalan. Pelajar 1 menunjukkan susunan radas untuk menyediakan sabun. Alkali M bertindak balas dengan 10 cm padu minyak kelapa sawit. Dipanaskan. Alkali M bercampur dengan 10 cm padu minyak kelapa sawit. Dipanaskan. Lepas itu natrium klorida ditambahkan ke dalam campuran. Ini set 2 jadi JSI-nya masih sama. Cuma bentuk soalan itu ada sedikit perbezaan saja. Tapi dia punya bab adalah sama. Okey, yang pertama, Avinesh, nyatakan nama proses untuk menyediakan sabun. Saponifikasi. Okey, betul. Hari itu you pun jawab soalan sama, saya masih ingat. Okey, B, seorang murid yang ingin menyediakan sabun kalium palmitat, nyatakan nama alkali M yang digunakan dalam langkah 1. Azira? Ya, cikgu. Jawapan dia kalium hidroksida. Ya, betul, bagus. Kalium hidroksida kerana sebab dia punya cation itu adalah kalium. Nyatakan nama, jadi perlu tulis dalam perkataan yang penuh. Nyatakan mengapa natrium klorida ditambahkan ke dalam campuran. Zhenxian? Untuk mengurangkan keterlarutan sabun. Ya, betul. Untuk mengurangkan keterlarutan sabun dalam air. Tambah dalam air ya. Pelajar juga terus jawablah, tak perlu tunggu ke. Sepatutnya kena patuhi PTPR bersedia. Okey? Duduk baik-baik. Raja 1.2 menunjukkan formula struktur bagi 2 jenis ejen pencuci. Ejen pencuci A dan ejen pencuci B. Yang ada kumpulan sulfat. Berdasarkan Raja 1.2, pilih ejen pencuci yang manakah akan membentuk kekat di dalam air liat. Song Hong. Ejen pencuci A. Ya, betul. Sebab dia adalah
sabun. Bandingkan ejen pencuci A dan B dari segi keberkesanan tindakan pencucian. Cernian, mana satu lebih berkesan? Ejen pencuci A tidak berkesan, tetapi ejen pencuci B berkesan. Ya, betul. Ejen pencuci B lebih berkesan. Okey, nyatakan kesan terhadap alam sekitar. Wei Xiang, Ejen pencuci A tidak menyebabkan pencemaran air, manakala ejen pencuci B menyebabkan pencemaran air. kenapa ejen pencuci A tak menyebabkan pencemaran air? Se- Okey, guna istilah yang lebih jelas. Sebab ejen pencuci A ialah biodegradasi. Ejen pencuci A boleh terbiodegradasi. Manakala ejen pencuci B tidak boleh. Jadual 1 menunjukkan maklumat bagi 3 jenis ubat yang berbeza. Analgesik, contoh P, untuk meredakan kesakitan tanpa menyebabkan kekebasan. Namunus Q, penicillin untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria. R, chlorpromazine digunakan untuk merawat penyakit psikiatrik. Namakan ubat P. Eunice, Aspirin. okey, betul. Aspirin ataupun paracetamol. Aspirin tidak sesuai untuk pesakit gastrik atau kanak-kanak kerana ia bersifat asid, boleh menyebabkan ulcer perut. Namakan jenis ubat Q dan R. Junkit, antibiotik dan ubat psikotik. Betul. Jadual 2 menunjukkan bilangan proton dan bilangan neutron dalam atom D dan atom E.
Nyatakan istilah jumlah bilangan proton dan neutron dalam satu atom. Xin Yang. nombor nukleon. Yes, nombor nukleon. Okay. Jangan salah tulis nombor neutron. Itu istilah yang salah. Kita ada bilangan neutron saja. Tapi di sini ingat nombor nukleon jumlah bilangan proton dan neutron dalam satu atom. Ini definisinya. Kalau ditanya, you tak tulis dalam satu atom ni, salah. Dia wajib. Nyatakan bilangan elektron dalam ion D. Hana. 11. Tapi dia ion. Ion akan ada pemindahan elektron berlaku. 10, Cik. Yes, 10. Kerana atom D akan melepaskan satu elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Di ion D ni dia bentuk D+, positif 1. Okay, ini kena step jawapan lah. Okay, Jamin, lukiskan susunan elektron bagi atom E. Okay, Raja 2.1 menunjukkan lengkung pemanasan bahan Y. Nyatakan takat lebur bahan Y. Kiu Ting. 80 darjah Celsius. Ya, betul. Di mana suhu adalah mala untuk beberapa ketika. Pada 80 darjah Celsius, suhu adalah mala walaupun pemanasan diteruskan. Terangkan mengapa. Ihan. Tenaga haba diserap oleh zarah dan digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara molekul supaya pekerja bertukar menjadi cecair. Okay, betul. Tenaga haba diserap untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah supaya pekerja bertukar menjadi cecair. Ya, gambar aja susunan elektron tak perlu label nukleus. Jadi tak perlu nyatakan berapa bilangan proton dan berapa bilangan neutron dalam nukleus. Sebab dia satu markah sahaja. Kalau dia dua markah, dia akan soalannya akan tanya tentang lukis struktur atom. Faham ah? Lukis struktur atom. Okay, perlu ada nukleus. Petala pertama, kedua dan ketiga. 287. Okay. Baik.
C. Raja 2.2 menunjukkan susunan radar sebagai satu eksperimen. Sebuah bikar berisi air. Berapa ketol pepejal ungu kali makanan 7 ditambahkan ke dalam sebuah bikar berisi air. Selepas 1 jam, ini yang berlaku. Okay. Di mana keseluruhan larutan telah bertukar menjadi warna ungu. Berdasarkan Raja 2.2, terangkan pemerhatian ini dengan menggunakan teori kinetik Jiring. Chen En. Kalau menghangat 7 terdiri daripada zara-zara yang halus dan diskret. Zara-zara bergerak bebas di antara molekul air dari kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Betul, bagus. Okay. Jadi teori kinetik Jiring dia ada 3 poin ni ya. Kalau mengana 7 terdiri daripada zara-zara yang halus dan diskret. Zara-zara bergerak bebas di antara molekul air dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Mana ini adalah dalam KBSM. Dalam KSSM dia tak menegaskan tentang resapan. Okay. Ada tiga menunjukkan susunan radar untuk menentukan formula empirik bagi suatu oksida. Magnesium. Apakah yang dimaksudkan dengan formula empirik? Liang? Formula empirik ialah formula kimia yang menunjukkan nisbah terringkas bagi atom setiap unsur di dalam sebatian. Yap. Formula kimia yang menunjukkan nisbah terringkas bagi atom setiap unsur dalam suatu sebatian. Bagus. Nyatakan jenis zara bagi hasil tindak balas yang terbentuk dalam eksperimen ini. Hairi. Ion. Tuh, bagus. Seterusnya, semasa menjalankan eksperimen ini, mengapakah penutup mangkuk pija perlu dibuka sekali-sekala? Fikri. Fikri, pukul berapa baru kamu join ya?
tadi? Kamu tak respon, saya anggap you tak hadir hari ini. Oke, jawab soalan ini. Soalan yang senang. Post dalam grup kalau tak nak sebut. Oke, Iza. Iza ada? Ada. Oke, C. Semasa menjalankan eksperimen, mengapa penutup mangkuk pija perlu dibuka sekali-sekala? Untuk membenarkan oksigen masuk dan bertindak balas lengkap dengan magnesium. Oke, bagus. Mesti ada perkataan lengkap. Bagaimanakah dapat menentukan tindak balas antara magnesium dengan oksigen telah lengkap? Zixuan? Ulang proses pemanasan, penyejukan, dan penimbangan sehingga jisim tetap diperoleh. Proses pemanasan, penyejukan dan pertimbangan diulangi sehingga suatu jisim tetap diperoleh. Oke, Fikri. Fikri, dah bangun dari tidur ke belum? Boleh respon. Kamu mau MacBook, ayah you sudah beli MacBook untuk kamu. Tapi kamu ada belajar bersungguh-sungguh dari itu you janji dengan saya. Tapi hari ini you lambat masuk. Bila respon, you macam tak ada suara. Takkan MacBook tu rosak. Bagi respon jawab soalan yang seterusnya. Jadi bukan masalah peranti bukan sebab peranti. Sebab ada pelajar dapat ada peranti yang bagus pun dia tak nak belajar. Sebenarnya punca sikap. Hitung jisim bagi magnesium dan oksigen. Sampai siapa? Habichen. 2,4 gram. Yusian dalam grup ni. Okey. Opini.
Penny sila jawab ini. Send dalam grup boleh ya? Boleh. Oke, bagus. Bolehkah formula empirik paham dioksida ditentukan dengan menggunakan kaedah ini? Rachel Wang? Tidak. Jawab F2. Sebab ialah apa? Kerana tambang dia tidak reaktif terhadap oksigen. Tak jelas. Boleh ulang? Kerana tambang tidak reaktif terhadap oksigen. Tambang kurang reaktif, bukan tidak. Isi magnesium 2,4 gram. Isi oksigen 1,6 gram. Okay. Bilangan mol magnesium. Jisim bahagi, jisim atom relatif. Okay, betul. Jadual 4 menunjukkan keputusan apabila 3 oksida unsur kala 3 ditambah kepada larutan natrium hidroksida dan asid nitrik. Apakah yang dimaksudkan dengan kala? Rocky? Baris melintang dalam jadual berkala unsur. Melintang atau mendatar? Nyatakan bilangan petala yang mengandungi elektron bagi atom unsur dalam kala 3. Fikri? Fikri? You boleh type tak? Jawab soalan ini. Yang paling senang saya panggil you jawab. You tengok. Tadi dia kata sepatian covalent. Rasa belum basuh muka lagi lah. Dalam mimpi lagi. Saya harap kamu boleh berubah. You selagi tak berubah, saya tak tahu you akan lulus ke tak. Okay. Balkis, sila jawab B ni. 3. Kala 3 bermaksud semua unsur dalam kala 3 ada 3 bilangan petala yang berisi elektron. Oksida bagi unsur dalam jadual 4 menunjukkan sifat berasid, berbase, bersifat base atau amfoterik. Nyatakan oksida bagi unsur yang menunjukkan sifat amfoterik. Dia nak oksida bagi unsur. Okay, rujuk jadual 4. Satu. 瑞恩
Yes. Mana satu? Sifat amphoteric. Sifat amphoteric oksida X. Sifat bereaksi oksida Y. Tuh. Oksida amphoteric dia boleh bertindak balas dengan kedua-dua asid dengan alkali. Manakala oksida Y dia bertindak balas dengan larutan beralkali. Maksudnya oksida Y ialah bersifat asid. Ajar 4 menunjukkan susunan elektron bagi atom karbon dan atom hidrogen. Karbon bertindak balas dengan oksigen untuk membentuk suatu sebatian. Apakah sebatian yang terbentuk? Fikri, sudah bersiap sedia ke belum? Kamu jawab soalan D ini, D1 dan 2. Send jawapan dalam grup. Lukis gambar raja susunan elektron bagi sebatian yang terbentuk. Surenta? Surenta? Ya cikgu, saya hantar. Tunggu cikgu. Yang bawah pun sama Surenta. Nyata satu sifat fizik. Okay. Soalan 5, Raja 5 menunjukkan susunan radar eksperimen untuk menyiasat pemindahan elektron pada suatu jarak. Nyatakan fungsi asid sulfrik cair. Sofia? Untuk membenarkan pengaliran ion-ion dan melengkapkan lita. Betul. Melengkapkan untuk membenarkan pengaliran ion bagi melengkapkan lita. Yang penting adalah untuk membenarkan pengaliran ion. Lisun? Ion ferum 2 menghasilkan ion ferum 3 dan 1 elektron. Kamu sudah jawab P2 dan P3 tak? Sudah. Boleh send muka surat ini dalam grup. Terima kasih. Boleh. Junsheng? Cikgu, saya boleh jawab 4D. Apa? Boleh saya jawab 4D. 4 tongki ya? Saya sudah lukis. Ya, yang lain itu kamu tahu jawab tak? Chen Sun? Ya.
Kamu sudah buat mana satu? C punya. C1 sudah buat tak? Sudah. C2? Sudah. You先 C1 dan 2 lah. Oke. Okay. Fikri belum respon lagi ya, saya tak paham lah. Oh, baru respon. Karbon bertindak balas dengan oksigen membentuk karbon dioksida. Betul. Gambar raja susunan elektron bagi karbon dioksida. Dua, 4, 2, 6. Okey, betul, bagus. Sifat fizik bagi karbon dioksida, takat lebur dan takat didih rendah. Betul, bagus. Next. 5B. Elektron karbon X tadi ada ferum 2. Ferum 2 akan mengalami pengoksidaan membentuk ferum 3. Ingat pengoksidaan bermaksud penerima oksigen, dia terima oksigen atau kehilangan hidrogen, kehilangan elektron dan pertambahan dalam nombor pengoksidaan. Jadi ada 4 takrifan. Di sini ion ferum 2 membebaskan satu elektron membentuk ion ferum 3. Warna ion ferum 2, larutan ferum 2 adalah hijau. Larutan hijau akan bertukar kepada larutan perang. Yes. Ini perubahan warna atau pemerhatian. Kenapa perang? Kerana terdapat kehadiran ion ferum 3. Uraikan secara ringkas ujian kimia untuk mengenal pasti cation terbentuk pada elektron X. Uraikan ujian ion ferum 2. Ion ferum 3. Guna tambahkan larutan natrium hidroksida. Ledakan perang terbentuk. Okey, boleh. Kalau nak jawapan lebih baik, tambahkan larutan natrium hidroksida. Kelebihan ke dalam tabung uji yang mengandungi ke dalam tabung uji, atau tak perlu kata tabung uji sebab dia tambah terus ke dalam elektron X. Tambahkan larutan natrium hidroksida berlebihan mendekat perang terbentuk. Mendekat perang tidak larut. Tapi tengok skemanya kelimu juga ni. Pelajar ambil gambar, tolong ambil tegak sebab ini susah tengok. Persamaan setengah bagi tindak balas elektron Y.
Ion dikromat 6. Cr2O7 2 negatif. Oke, betul. Semin Semin jawab C2. Warna jingga bertukar menjadi warna hijau. Betul. Hitung nombor pengoksidaan kromium dalam ion kromat. Ion dikromat 7. Chun Xiong tahu buat ini tak? C3. Tahu. Awinesh? Awinesh? Ya, cikgu. C3 macam mana Ya, kira? cikgu. You tahu tak? You sudah send belum? 2x tambah... Sudah, cikgu, sudah. Send dalam grup lah. Okey. Cadangkan satu bahan untuk menggantikan larutan kalium dikromat 6 berasid. Azira cuba. Soalan mana cikgu? C4. C4. Sekejap Ibromi? Ibromin. Selain ibromin ada ejen pengoksidaan lain yang lebih kuat. Chlorine? Kita guna chlorine ataupun larutan kalium manganat 7 berasid. Okey, baik. Chun Xiong boleh jawab D ya, sebab kamu kata kamu tahu buat D kan. Kita dah bincang 5 soalan ini. 5 soalan ini adalah soalan senang. Sekiranya pelajar masih tak faham, kamu kena cuba mengkaji soalan itu. Okay, study baik-baik. Cara nak tulis setengah persamaan bagi penurunan ion dikromat 6, cara ini. Step by step, tak perlu hafalnya. Kamu perlu tahu ion kromat 6 ini formula Cr2O7 2 negatif. Sebab kalau soalan SPM dia takkan bagi formula ion dalam soalan. Jadi saya kira soalan ini memang senang lah. Sebab formula ion sudah bagi. Azira boleh tutup mic tak? Saya dah tutup.
Siapa tak tutup mic sorry ya, Zira. Okey. Avinash sudah siap ke belum? Okay, 14 H+, sebab ini ada 14 hidrogen. Kita balance macam ni ya, sebelah kiri. Lepas tu kita balance charge dengan tengok berapa elektron kita nak letak. Jumlah charge sebelah kiri kanan bersamaan mesti positif 6. Okey, jadi 14 tolak 2 adalah 12, jadi sini 6 lah. Okay, positif 6, dikromat 6 kan, bracket itu adalah nombor pengusitaan. Jadi nak hitung ini 2x tambah 2 darab 7 darab 2. Okey. Nombor pengoksidan bagi ion oksida adalah negatif 2. Bagi oksigen kan negatif 2. Okay, sama dengan total charge negatif 2. Okay. 2x sama dengan 12. Jadi x ialah positif 6. Jawapan akhir mesti ada tanda. Okey, arah pengaliran elektron dalam raja 5. Tujuh ini soalan nombor 6. Nombor 5. Bukan lah, ini nombor 4 beneran. Itu yang atasnya, yang bawah D1 itu nombor 5. Kenapa you lambat sangat Jawapan kamu banyak tak buat loh. Kalau PTBL diteruskan sampai akhir tahun, kamu macam ini juga ke? Saya dah cukup slow tau dalam perbincangan hari ini. Tapi jawapan kamu masih stop kat soalan mana? Soalan 4 tu. Dan tak lengkap juga. Kamu hanya pilih secara awam untuk jawab dalam SPM-nya. Please lah. Itulah sebab pelajar tak boleh lah capai skor PTR. Tak boleh tulis macam ini. Kena lukis pada raja 5. Sebab D itu pun tak ada ruang jawapan untuk you tulis. Dia expect you lukis.
Boleh hantar gambar Raja 5 yang menunjukkan arah pengaliran elektron. Soalan 6, Raja 6 menunjukkan satu eksperimen yang dijalankan menentukan haba penyesaran bagi suatu tindak balas. 50 cm padu larutan argentum nitrat 1 mol berium padu dimasukkan ke dalam sebuah cawan plastik dan suhu awal dicatatkan. Serbuk kuprum berlebihan ditambahkan ke dalam cawan plastik yang sama. Campuran dikacau perlahan-lahan dan suhu tertinggi dicatatkan. Suhu awal 28 darjah Celsius, suhu tertinggi campuran 34 darjah Celsius. Berdasarkan eksperimen, nyatakan maksud haba penyesaran. Jensen. Okey. Haba yang dibebaskan apabila 1 mol argentum disesarkan dari larutan argentum nitrat oleh kuprum. Betul. Baik. Okey. Haba penyesaran dikata haruslah berdasarkan eksperimen. Okay? Bukan secara umum. Haba dibebaskan kerana terdapat peningkatan suhu. Kuprum adalah lebih elektropositif daripada argentum. Maka kuprum boleh menyesarkan argentum daripada larutan argentum nitrat. Okay. Arah pengaliran elektron dalam Raja 5. Okay. Ingat, elektron mesti bergerak dari anod ke katod. Dari anod ke katod. Ini merupakan satu sel kimia. Di anod berlaku pengoksidaan. Proses pengoksidaan yang melibatkan kehilangan elektron. Jadi, mana satu mengalami proses pengoksidaan? Ejen penurunan. Kita tahu acidified potassium dichromate 6 solution ini ialah ejen pengoksidaan. Jadi, ejen penurunan adalah inilah. Jadi, cara kamu label letak sini. Okey, oh salah. Jadi. Dari elektron X ke elektron Y. Tulis persamaan ion bagi tindak balas yang berlaku dalam eksperimen ini. Somohon. Boleh cuba
Zenian, kamu coba selesaikan ni. Hitung haba yang dibebaskan semasa tindak balas. Okay. Belajar lain juga perlu buatlah. Dan tunggu jawapan kawan. Kamu cuba. C2, bilangan mol argentum nitrat yang bertindak balas. Okay, kira bilangan mol ion argentum. Okay, Wei Xiang, you jawab C2. Okay. Okay, Eunice, Anda jawab haba penyesaran argentum oleh kuprum. Okay. Send dalam grup sahajalah. Bilangan mol larutan argentum nitrat atau ion argentum MB bagi 1000. Yes. MB 50 dah. Okay. Betul, 0.05. MC theta. MC theta. 12607. Okay, kita dah ada H, dah ada N, oh saya lupa kamu tak ada printer. Sorry ya, saya tak tahu you tak ada printer ni. You patut cakap lah kan. Tingkatkan usaha. Kamu boleh punya. Pelajar harus terima hakikat sekarang. Okay, kes COVID semakin meningkat. Jadi saya tak sure pada 20 lepas cuti hari haji itu sekolah akan buka tak. Jadi terima hakikat, tolong tingkatkan lagi usaha dalam PDBR. Mungkin begitu sahaja ini caranya kamu sampai kamu ambil SPM melalui PDBR. Bagus. Jawapan sangat jelas. Tapi ini kita cek jawapannya. Okay, ini kamu kena tukar kepada kilojoule. So 1.26 kilojoule per 0.05 mole. So you will get negative 25.2 kilojoule per mole. Okay, sila betulkan jawapan kamu. Langkah ini dan ini. Yang ini tengah tak perlu. Kalau you tulis macam ini boleh juga. Cuma dia punya unit ada salah. Actually ini unit ialah joule
per mole. Sini tepat ada negatif. Tapi you tak letak tak apalah sebab akhirnya dah letak kan. Cuma you salah tulis ini sebab ini bagi 1000, ini patutnya negatif 25.2 kilojoule per mole. Okay. So, kamu you lost this mark only lah, the final answer, the rest you get. Okay. Good try. Next. Lukis gambar raja aras tenaga bagi tingkat balas ini. Junki. Okay. Okay. Ramalkan nilai haba penyelesaian argentum jika cuprum digantikan dengan zinc. Zinc ni lebih elektropositif daripada cuprum. Jadi apakah bagaimana haba penyelesaian argentum jika menggunakan logam zinc yang lebih elektropositif? Zinc yang E1. Haba penyelesaian argentum oleh zinc lebih daripada negatif 25.2 kilojoule mol negatif 1. Sebab ialah zinc lebih reaktif daripada cuprum. Zinc lebih guna elektropositif lebih sesuai. Okay. Sebab ini dia libatkan larutan, maka dia merupakan siri elektrokimia. Dalam siri elektrokimia kita guna elektropositif. Kalau dalam siri kereaktifan kita guna istilah reaktif. Siri kereaktifan logam terhadap oksigen. Itu melibatkan pembakaran. Okay, kalau tak tulis ini tak apalah. Haba penyelesaian argentum lebih tinggi. Saya tulislah. Okay, sebab zinc lebih elektropositif daripada cuprum. Okay, maksudnya nilai E0 bagi zinc adalah lebih negatif lah daripada nilai E0 bagi cuprum. Yang atas lebih negatif. Okay, di mana atomnya lebih cenderung untuk membebaskan elektron membentuk ion. Yang positif. Jungkit. Ini ialah delta H kena letak kat sini. Kamu dah habis test tak? Habis. Oh. Kena order lah kat Shopee. Susah tengok lah. Kalau kepala saya ingat.
Yang atas ini boleh tulis bersama Ayong lah. Ha? Okey. Semua dah betul, cuma ini kena pindahkan ke tengah garisan sini. Delta H, bukan H. H bermaksud Q. H bermaksud MC kita. Okey. Pelajar 7 menunjukkan penukaran sebatian karbon yang melibatkan beberapa siri tindak balas. Banding dan bezakan hidrokarbon A dan hidrokarbon B berdasarkan strukturnya. Hidrokarbon A mengalami penghidrogenan untuk membentuk hidrokarbon B. Jadi, cuba tentukan apakah siri homolog hidrokarbon A dan untuk B. Baru you jawab A1. Pelajar boleh send jawapan dalam grup. Sampai Hana. Ya. Sekejap ya, cikgu. Tadi round pertama Hana saya lupa panggil kamu jawab. Okay, kita tengok A2. Gas karbon dioksida terhasil apabila hidrokarbon A terbakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan. Jadi tulis persamaan kimia bagi tindak balas ini. Hitung isi padu gas karbon dioksida yang terhasil apabila 8.4 gram hidrokarbon A terbakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan. Jadi dia bagi you jisim hidrokarbon A, you cari bilangan mol hidrokarbon A. Bandingkan nisbah mol ni hidrokarbon A dengan karbon dioksida dan you dapatlah bilangan mol karbon dioksida. Dan darab dengan isi padu molar pada suhu bilik 24. Dapat jawapan. Okey, kita tengok. Jamie, kamu send jawapan A2 dalam grup. Thanks. Okay, 7B, tindak balas antara propanol dan isopropanoid menghasilkan sebatian C. Nyatakan nama tindak balas 1. Tindak balas propanol dan isopropanoid. Apakah nama tindak balas ini? Kenapa C siri homolog sebatian C? Lukis formula struktur sebatian C dan nyatakan nama IUPAC bagi sebatian C. Tulis persamaan kimia bagi tindak balas 1. Baik, Cuting. Anda jawab P ya dengan share jawapan dalam group. Thanks. Okay. So pelajar make sure gambar diambil dengan tegak. Okay. Jadual 7 menunjukkan keputusan bagi 2 set eksperimen untuk menyiasat pengubahan latex. Set 1, latex dan asid metanoik. Latex ini ditambah dengan asid. Jadi, apa yang dapat diperhatikan, kita nampak latex menggumpal dengan cepat. Set 2, lautan amonia ditambahkan ke dalam latex, latex tidak menggumpal. Diterangkan mengapa terdapat perbezaan dalam pemerhatian itu. Maka Yihan. Okay, anda share jawapan C ya. Thanks. Okay. Okay, kita tunggu rakan-rakan. Alright.
banding dan bezakan hidrokarbon A dan B. Kita tahu A bertukar menjadi B melalui penghidrogenan. Jadi A adalah alkina, B ialah alkana. Yes, betul, bagus. Jenis hidrokarbon A adalah hidrokarbon tak terpu, B hidrokarbon terpu. Yeah. Struktur. Dari segi persamaan, bilangan atom karbon adalah sama, iaitu 3. Bagaimana kita tahu dia 3? Sebab dia start dari propanol kan. Tengah-tengah propanol ada 3 atom karbon. Propanol mengalami pendehidratan menghasilkan propina. Propina mengalami penghidrogenan menghasilkan propana. Betul, bagus. Jadi berdasarkan struktur, pelajar kena membandingkan dan membezakan, maksudnya nyatakan persamaan dan juga perbezaan dari segi formula molekulnya atau formula strukturnya. Jadi formula struktur, kalau boleh anda boleh lukis pada kertas soalan kamu lah, supaya kamu nampak dengan lebih jelas bagaimana kamu nak bandingkan formula struktur kedua-dua hidrokarbon A dan B. Satu karbon akan membentuk 4 bond. Yang A, yang B, bilangan atom karbon adalah sama, iaitu 3. Bilangan atom hidrogen bagi hidrokarbon A 6, ini 8. Jadi tak faham lah. Selain itu, pelajar boleh bandingkan formula AMA atau formula molekul. C3H6, C3H8. Perbezaan lagi, hidrokarbon A ada satu ikatan kovalen ganda 2. Manakala hidrokarbon B hanya terdapat ikatan tunggal antara atom karbon sahaja. Ataupun hidrokarbon A ialah hidrokarbon tak terpu, hidrokarbon B hidrokarbon terpu. Jadi pilih mana-mana 4 itu, 4 berbanding itu, pelajar betul akan dapat 4 markah. Ini sudah betul. Boleh tambah lagi formula molekul atau formula AM. Itu pun boleh dapat markah. Persamaan kimia seimbang bagi pembakaran propina dalam oksigen. Cara seimbang karbon diikuti dengan hidrogen baru oksigen.
Okey, betul. CO2 plus H2O, 3CO2. H ada 6, so 3H2O. Okey, 9 per 2. Bilangan mol propina 0,2 mol isi padu CO2. Okey. Lepas ini ya. So ini dapat markah. Sebab walaupun tak tulis dalam ayat lah lengkap, tapi macam ini dapat juga dalam SPM. Mesti tunjukkan perbandingan nisbah mol. Ini sangat penting. Okey, bagus. So you dapat full mark. Ini 2 markah. Okay. Okay, oh ni 1 markah, ni 1 markah. Okay. Tujuh B. Ini ialah proses pengesteran. Itu tindak balas antara asid karboksilik dengan alkohol. Ciri homolog ester. Kalau soalan tanya kumpulan berfungsi COO itu. Kalau dia tak kata namakan, you boleh tulis COO macam ni. Kalau nak namakan, dia panggil kumpulan karboksilat. Ada 2, karboksilat ialah CO, karboksil ialah COOH. Karboksil adalah kumpulan berfungsi bagi asid karboksilik. Formula struktur bagi propyl propanoat. Propyl propanoat. Okay, betul. Persamaan kimia. Propanoic acid. Ya. Pentindabasan propanoat. Hasil propyl propanoat. Tambah air. Yes. Ini penting ya, kena tahu tulis persamaan kimia. Itu formula molekul ester. Esi. Terangkan perbezaan pemakaian maksud inference. Terangkan sebab mengapa asid boleh mempercepatkan pengubahan lateks, mengapa amonia mencegah pengubahan lateks. Asid metanoik dan asid satu mengandungi ion hidrogen, manakala lautan amonia dan asid dua mengandungi ion hidroksida. Ion hidrogen meneutralkan charge negatif pada permukaan membran protein. Manakala ion hidroksida meneutralkan ion hidrogen dalam asid laktik. Polimer getah dalam set 1 berlanggar antara satu sama lain, manakala set 2 polimer getah saling menolak. Manakala maka membran protein asid 1 pecah dan
polimer getah menggumpal. Manakala dalam set 2, membran protein tidak pecah dan polimer getah tidak menggumpal. Okay. Jadi zara-zara getah saling menolak antara satu sama lain dalam set 2. Dalam SPN pun sama. Jadi sepasang perbezaan itu yang sepadan, dia akan dapat markah. Okay, bagus. Sebab setiap satu perbezaan ini kamu dah menunjukkan perbandingan. Okay. Satu markah. Okay, betul. Okey, sini ada 5 poin. Poin pertama, ini satu markah dan ayat yang keempat dan kelima, ini satu markah. Okey, ada 4 perbezaan. Baik. Okey, kita bincang satu soalan lagi ya. Raja 8.1 menunjukkan susunan radas bagi elektrolisis asid nitrik 0.1 mol bernempadu. Raja 8.2 menunjukkan asid nitrik digantikan dengan larutan Z 0.1 mol bernempadu. Hasil yang terbentuk di anod dan katot adalah sama. Sila nyatakan nama gas X dan Y. Chen An. Gas X ialah oksigen. Gas Y ialah hidrogen. Betul. Jadi namakan, tulis gas X, oksigen, gas Y, hidrogen. Tulisan perkataan lah. Terangkan tindak balas di katot dan anod untuk raja 8.1. Senaraikan ion tertarik ke setiap elektrod. Nyatakan ion dipilih untuk dingacas pada setiap elektrod. Mengapa ion itu dipilih untuk dingacas? Ziyang. Ziyang. Ya, cikgu. I send gambar kat group. Terima kasih. Cadangkan larutan Z. Hairi. Hairi, sila jawab C1 dan 2. Cadangkan larutan Z. Kemudian you tulis tengah persamaan di katot. Okey cikgu, nanti saya Yang snap gambar. 8.1. Apa itu larutan Z? Z pun pada anod. Nah, N ion tertarik ke anod. Sama oksigen dengan hidrogen. Maksudnya, ya ada ion hidrogen. Larutannya, ini ion hidroksida tertarik ke sini. Soalan ini sangat penting.
Ion yang tertarik ke anod adalah ion negatif, ion nitrat dan ion hidroksida. Ion tertarik ke katod, ion hidrogen. Pelajar boleh tengok jawapan yang dalam grup itu. Sebab saya nak tulis. Dalam asid nitrik, dia ada 3 jenis ion. Okay. Yang tertarik ke anod ialah ion negatif. Itu ion nitrat dan ion hidroksida. Okay. Yang tertarik ke katod ada satu je, ion hidrogen. Yang penting kena tahu ni formula kimia bagi asid nitrik HNO3. Kalau dia, sebab dia larutan, maka dia ada ion hidroksida dan ion hidrogen. Okay, ion yang dipilih untuk dinyacas di anod ialah ion hidroksida. Sebab jangan guna kedudukan lah. Kamu kena ikut KSSM. Di anod, ion hidroksida dipilih untuk dinyacas kerana nilai inot bagi ion hidroksida adalah lebih negatif atau kurang positif daripada nilai inot bagi ion nitrat. Guna itu. Tolong tengok buku teks. Buka buku teks, buka surat 37. Dalam KSSM, 3 faktor ini yang mempengaruhi hasil elektrolisis. First, nilai inot. 2, kepekatan larutan. 3, jenis elektrod. Jadi di sini tak ada faktor kedudukan. Faktor kedudukan ion dalam struktur kimia. Faham tak? Guna faktor nilai inot itu. So, dia tengok yang anod itu. Ion hidroksida mempunyai nilai inot yang lebih negatif. Dalam si korban elektron piawai. Ingat yang lebih negatif dia di atas siri korban elektron piawai. Dia lebih senang untuk mengalami pengoksidaan. Okay? Dengan membebaskan elektron. Nilai inot adalah lebih negatif atau kurang positif. So, boleh refer kepada muka surat 24 dan 37. Nilai inot bagi ion hidroksida ialah positif 0.4, manakala nilai inot bagi nitrat tak ada kat sini kan. Tapi kalau you tengok rumus jumpa ion nitrat tu. Ada 2.
Tak ada pun kan. Tak. Tapi kita ikutlah KSSM 3 faktor ini. Dulu itu faktor kedudukan ion dalam CHO kimia, tapi sekarang dia panggil nilai inot. Okey, kamu tengok kedua-dua lah ni ya. Dia kan ini lebih, ini kurang positif, betul tak? Kalau berbandingan ini dua. Jadi memanglah betul lah. Okey, nilai inot bagi ion hidroksida adalah kurang positif berbanding dengan nilai inot bagi ion nitrat. Natrium sulfat lah, boleh, betul. Setengah persamaan di head. Okey, kita bincang sampai muka surat 23, yang lain minggu depan. Tengok macam mana lah, buka sekolah ke tak lepas cuti. Okey, kita akan teruskan nantilah lepas cuti. Saya nak pelajar hantar semua. You siapkan sampai soalan 10. Tugasan hari ini adalah semua kamu kena jawab dan hantar ke grup. Hantar ke Google Classroom. Walaupun tak sempat nak jawab semua kan, kita nak bincang. Tapi saya nak kamu siapkan juga sampai soalan 10. Sebab sudah mau cuti. Saya nak drag lagi lah lepas cuti. Nanti akan terputus. Okey, kehadiran penuh. Okey, kita akan bersurai lah. Terima kasih cikgu ucapkan kepada semua.